Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ada lagi kerana 12 malam. Kali ini kita akan teruskan dengan kisah daripada Tamar Jalis, episod yang ke-136. Jilid 7, siri 106, Harimau Sembunyi Kuku. Namun sebelum tu, ingin saya berpesan di sini, bukan berpesan untuk makluman, sedikit makluman di mana TikTok saya yang lama tu dah tak aktif. Saya pula tak update pula nombor phone kat mana, entah saya nak buat tak boleh. So sekarang ni saya ada update TikTok yang baru. Kalau ada yang kelapangan boleh follow saya. Ada saya akan sharekan di dalam laman video nanti. Okey, baik. Wajah terlalu panjang pun tak nak guna. Dah lewat malam. Mari kita teruskan dengan kisah sambungan yang seterusnya. Iman adalah sinar kehidupan manusia sedunia. Udah lama meninggikan suaranya untuk menarik perhatian saya yang termenung. Apa yang bermain dalam tempurung kepala saya segera berakhir. Datuk menghirup kopi lagi. Bila iman dah berada dalam diri seseorang, dia akan merasai dirinya tu cukup kecil, mahu melakukan sesuatu dengan penuh kerelaan demi Allah yang Maha Besar. Datuk menyampuk. Ya, itu dah tentu. Sebab dia dah tahu ke mana akhirnya kehidupan yang dilaluinya. Tingkah Uda Lamat kembali pada yang menjadikan dirinya sebagai hamba. Sahut Datuk. Lagi sekali Uda Lamat menegakkan ibu jari kanannya ke arah Datuk. Orang yang beriman tak takut pada manusia. Dia hanya takut pada Allah. Kerana itu bila dia sendiri ataupun makan gaji, dia akan bekerja dengan jujur. Tak mahu ponteng, tak mahu menerima rasuah, tak mahu melakukan penyelewengan, tak mahu menindas. Kalau jadi ketua, akan jadi ketua yang bertimbang rasa dan tegas kerana dia sedar apa yang berbuatnya itu adalah amanat Allah. Satu kuliah pendek yang amat berkesan dari Uda Lamat membuatkan saya termenung panjang sambil berfikir. Kenapalah orang yang beriman itu jadi macam tu? Timbul pertanyaan dalam diri saya. Anehnya, jawapan dari pertanyaan itu datang sendiri ke dalam hati saya. Orang yang beriman itu mempunyai kekuatan yang tersendiri. Ada pegangan dalam kehidupannya. Selalu mahu melakukan kerja yang baik dan diredai Allah. Jiwanya menjadi tenang kerana menyandarkan hidupnya pada Allah. Garis kehidupan tidak lari dari panduan Allah dan Rasul. Satu hal yang mesti kita ingat, untuk nak cari iman yang penuh, kita ni mestilah mempunyai kesungguhan dan ilmu tu perlulah dicari. Datuk mengejutkan diri saya dari berjawab dengan perasaan sendiri. Udah lama tidak memberikan sebarang komen terhadap kata-kata yang Datuk luahkan itu. Dan saya sendiri tidak mahu mengemukakan sebarang soalan padanya. Apa yang pasti, saya mesti mencari kebenaran dari kata yang diucapkan oleh Uda Lamat itu dari ulama yang diakui tentang ketinggian ilmunya. Mungkin perkara itu memakan masa sedikit, namun tidak mengapa. Kerana ilmu boleh dicari dalam sehari dua. Orang Islam terdahulu dari kita ni kuat imannya. Kerana itulah pernahnya wujud empayar Islam yang menguasai sebahagian daripada benua Eropah. Mempunyai angkatan perang yang kuat dan dikagumi oleh orang bukan Islam. Mempunyai cerdik pandai yang terbilang. Ibu negara Islam pula menjadi pusat sejarah Islam. Ternyata, orang tua yang kelihatan tak ada apa-apa itu sebenarnya seorang yang luas pengetahuannya tentang Islam. Agaknya mereka berjaya kerana mereka ni melakukan sesuatu kerana Allah, bukannya kerana mahu pangkat ataupun nama. Mereka ni curahkan ilmu pada orang lain demi kemajuan Islam. Tanya saya. Ya, mereka tu melakukan sesuatu berlandaskan hukum Islam yang betul. Kuat beriman pada Allah. Tetapi sekarang ni kebesaran Islam mula runtuh mungkin kerana iman orang Islam dah menipis. Dahulu orang Islam ni dihormati kerana ketinggian ilmu dalam segala bidang. Sekarang ni orang Islam mengemis ilmu pada orang bukan Islam. Sedangkan ilmu tu dulu dipelopori oleh orang Islam. Nada suara Uda Lamat mengandungi rasa kesal. Dia merenung ke kiri dan ke kanan. Apa mahu dikatakan lagi? Semuanya dah berlalu. Jadi tak usahlah dikenang. Buat menyakitkan hati sahaja.
Rasa putus asa yang diluahkan oleh Datuk memang menusuk perasaan saya. Perkara ni timbul kerana memperkatakan tentang iman, sahut Udul Ahmad. Dia seolah-olah merasa kurang senang dengan kata-kata yang diluahkan oleh Datuk. Saya faham, iman dan Islam memang tak boleh dipisahkan. Datuk bagaikan tersedar dengan kesilapan kecil yang dilakukannya. Mengenai untung malang masa lalu untuk dijadikan panduan teladan bagi masa depan, hukumnya harus. Tak salah kerana kita mencari kebaikan. Setiap yang baik tu memang digalakkan oleh Islam. Daripada perkara kecil sebegini, boleh memberikan baja pada rohani kita untuk menguatkan iman ni. Salah satu cara yang paling mudah dan kecil kita lakukan. Secara tidak langsung, Udul Ahmad memberikan ilmu yang baik untuk diamalkan. Betul cakap awak tu, Datuk bersuara. Jangan cepat kata betul. Fikir dan kaji apa yang saya katakan tu. Udul Ahmad pun mula bangun. Dia mengeliat bagi menghilangkan rasa lenguh di setiap sendi anggota tubuhnya. Saya bangun lalu mengumpulkan cawan-cawan kosong. Kemudian saya serahkan kepada nenek di dapur. Waktu saya datang ke ruang anjung semula, saya dapati yang Udul Ahmad sudah pun berdiri di anak tangga. Awak tak usahlah bimbang. Apa yang terjadi pada cucu awak tu dengan izin Allah tak akan berulang lagi. Awak sendiri tahu bagaimana mahu mengatasi perkara buruk macam tu. Sambil bercakap, Udul Ahmad tenung muka Datuk. Saya tahu, tapi iblis dan syaitan ni tak mudah mengaku kalah, sahut Datuk. Sebagai hamba Allah, kita ni harus berikhtiar dan meminta perlindungan dari Allah. Udul Ahmad menghulurkan tangan pada Datuk. Mereka bersalaman. Beberapa detik kemudian, Udul Ahmad pun melangkah turun dan akhirnya sarungkan capal ke kaki. Saya jalan dulu, ya. Udul Ahmad dongak muka ke arah Datuk. Silakanlah, balas Datuk dengan senyuman. Udul Ahmad pun mengatur langkah lalu meredah panas terik. Datuk yang berdiri di ambang parit terus menyorot langkah Udul Ahmad hingga hilang dari pandangannya. Maaf, saya ulang balik. Dia typo ni. Dia tulis pindah jadi saya ingat nampak parit. Pintu ni. Saya ulang semula ya. Datuk yang masih lagi berdiri di ambang pintu terus menyorot langkah Udul Ahmad hingga hilang dari pandangannya. Saya yang masih lagi duduk bersila di ruangan anjung terus melunjurkan kedua belah kaki. Walaupun saya berusaha melupakan apa yang telah terjadi pada diri saya, namun peristiwa itu sesekali menerpa juga ke dalam tempurung kepala yang membuatkan saya merasa cemas dan bimbang tidak menentu. Dia tu macam harimau yang sembunyikan kuku. Datuk segera pusingkan badan, merenung tepat ke arah batang hidung saya. Siapa yang Tok maksudkan? Tok kata macam tu padanya. Udul Ahmad, kenapa Tok kata macam tu kat dia? Saya mendesak. Dia tu orang berilmu, tapi ramai yang tak tahu tentang kebolehan dia. Dia ni selalu merendahkan diri walaupun dia ada harta kerana sikapnya itu. Orang selalu memikirkan dirinya tu tak ada apa-apa. Datuk melagakan gigi atas dengan gigi bawah berkali-kali. Anak matanya menyorot sayu ke halaman rumah yang terbentang di panggang matahari yang terik. Siapa sebenarnya Udul Ahmad tu, Tok? Dia tu pengasas sebuah sekolah Arab di Selangor. Kerana semangatnya yang meluat-luat menentang Inggeris, dia pernah ditangkap. Bertahun jugalah duduk dalam tahanan kat Singapura, Morib, Melaka. Bila dibebaskan, dia terus buka kedai buku-buku agama dekat Pulau Pinang. Dia juga ada menulis buku-buku dan kitab-kitab agama. Datuk, macam mana dia datang sini? Agaknya dia memang orang kampung kita ke, Tok? Memang Datuk neneknya orang sini. Bila dia tak berniaga, dia akan terus tetap menetap kat sini. Dia jadi petani dan tumpukan kerja pada hal-hal kebajikan serta agama. Demikian Datuk menjelaskan pada saya. Sesungguhnya, penjelasan itu membunuh keraguan dan anggapan buruk saya terhadap Udul Ahmad. Selama ini, saya menganggap dirinya sebagai manusia yang menggunakan kekayaan untuk menarik perhatian orang-orang kampung, suka menikah dengan perempuan yang diingini. Saya juga memikirkan yang Udul Ahmad itu tak ada apa-apa. Tarafnya sama saja dengan orang-orang kampung yang rata-ratanya tidak mendapat pendidikan hingga tahap sekolah menengah. Jauh di dalam hati,
Saya menyesali diri sendiri kerana terlalu cepat memberikan penilaian ataupun labeling terhadap seseorang mengikut kaca mata sendiri. Ada apa-apa lagi tak yang kau nak tanyakan tentang uda lamat tu daripada aku, Tamar? Datuk mengajukan pertanyaan pada saya. Nada suaranya keras bersama dengan wajah yang tidak menyenangkan. Tanpa berfikir panjang, saya terus menjawab. Tak ada apa lagi nak tanya, Tok. Dia tu orang yang berilmu. Kamu tu harus berguru dengan dia. Dampingi dirinya untuk mencari sesuatu yang berguna darinya. Sebaik saja selesai berkata-kata, Datuk pun meninggalkan saya sendirian di ruangan anjung rumah. Saya sudah faham benar dengan perangai Datuk. Bila sahaja ada orang yang difikirkannya memiliki ilmu yang tinggi, sama ada ilmu dunia ataupun akhirat, dia akan menggesa saya mendekati orang itu untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dari orang tersebut. Inilah perangai Datuk yang tidak saya senangi. Apakah Datuk memikirkan tiap inci ruang dalam kepala saya ini mesti diisi dengan ilmu yang dikutip dari orang yang tertentu? Apakah Datuk fikir setiap orang yang berilmu itu amat mudah mahu mencurahkan ilmu pada cucunya yang bernama Tamar Jalis? Suara batin saya terus bergolak dalam dada. Tidak terdaya mahu saya luahkan kepada Datuk. Saya tidak sanggup menerima tengking herdik dari Datuk bila perkara seperti itu dinyatakan secara terbuka padanya. Memang pantang Datuk 7 keturunan mengaku kalah sebelum mencuba. Dalam istilah kehidupan seharian, Datuk tidak ada perkataan kalah sebelum berjuang. Datuk selalu memuji dan hormat kepada sesiapa yang sudah pun mencuba ataupun berusaha sedaya upaya tetapi akhirnya kalah. Orang macam tu memang patut dipuji dan dihormati. Mereka ni ada kemahuan, ada semangat dan sanggup menghadapi cabaran, tetapi tuah tak ada pada mereka. Dalam budaya orang-orang Melayu, mencuba dan berjuang memang diutamakan, tetapi budaya itu dah luput. Apa yang ada pada kita ialah mengaku kalah sebelum berjuang. Secara mendadak saja saya teringatkan kata-kata yang pernah Datuk ucapkan kepada saya. Dengan izin Allah, berkat doa dan usaha dari Datuk dan Uda Lamat, saya dapat mengikis kenangan pada peristiwa ganjil yang telah saya alami dari kotak ingatan saya. Saya yakin pada diri sendiri semakin menebal di dalam hati, malah batang tubuh dan wajah Amjal Kamal tidak lagi berada di ruangan mata ketika saya duduk menggelamun sendirian. Dalam waktu tertentu, terutamanya menjelang waktu senja, saya akan terserempak dengan agam melintasi kawasan belakang rumah. Bila terserempak begitu, kami tidak akan berkata apa-apa. Kadang-kadang baru sahaja terniat mahu memberikan salam, agam akan terus hilang dalam sekelip mata saja. Bila hal itu saya sampaikan kepada Datuk, dia cuma mengingatkan saya supaya berhati-hati. Memang tidak pernah terfikir yang saya boleh menjalinkan hubungan dengan Uda Lamat penuh akrab. Saya sering bertandang ke rumahnya bila ada waktu yang terluang. Dia memang handal tentang sejarah Islam. Nama-nama pahlawan dan kepimpinan Islam zaman Nabi hingga kan terkini terkumpul dalam kepalanya. Tanyalah tentang apa sahaja yang berhubungan dengan keagungan dan sebab-sebab keruntuhan Empayar Islam. Dia akan menjelaskannya dengan terperinci sekali. Setiap kali saya meninggalkan rumahnya, Uda Lamat sering mengingatkan saya supaya memperbanyakkan sembahyang sunat. Menurutnya, bila kita banyak melakukan solat sunat, secara tidak langsung kita akan memperdekatkan diri dengan Allah dan Allah akan memberikan kekuatan zahir dan batin. Kita terlindung daripada gangguan makhluk jahat seperti iblis dan syaitan. Saya berazam untuk menunaikan segala nasihat yang baik daripada Uda Lamat itu. Pada satu hari, tanpa diduga, Datuk menerima sepucuk surat daripada keluarga jauh yang bertugas dengan kereta api Tanah Melayu di Perai dalam bahagian bengkel. Dalam surat itu, Mat Perai, iaitu nama timbangan yang digunakan untuk keluarga jauh itu, mengundang Datuk sekeluarga ke rumahnya. Dan saya bagikan tak percaya bila Datuk mengatakan yang dia mahu memenuhi permintaan Mat Perai. Setahu saya, hubungan Datuk dengan Mak Perai tidaklah seakrab ataupun semesra hubungan dengan saudara mara yang lain. Kenapa yang tiba-tiba awak nak pergi ni? Soal nenek. Kalau fikirkan perangai serta perbuatannya pada adik-adiknya, saya memang tak nak pergi. Tapi sekarang ni kenapa yang awak beria-ria nak pergi? Desak nenek lagi. Ada 3 sebab. Pertama, aku tak nak dia anggap aku ni memulaukannya. Kedua,
aku mahu merapatkan kembali hubungannya yang renggang. Ketiga, dia tu dah mengalah dengan menulis surat kepada aku dan aku kira dia dalam kesusahan sekarang ni. Tak usahlah halang aku nak pergi. Datuk memberikan keputusan yang utama. Nenek hanya menganggukkan kepala sambil senyum mengakhiri dialog kecil di antara keluarga pada petang di meja makan. Nenek terus menyatakan yang dia tak mahu pergi ke Perai kerana urusan binatang ternakan ayam, itik dan kambing serta kerbau. Selain dari itu, nenek sudah tidak berdaya untuk duduk di bangku kereta api, bas ataupun teksi lebih daripada setengah jam. Lebih daripada masa itu, pasti nenek akan mengalami sakit pinggang dan dalam tempoh 24 jam, seluruh sendinya akan mengalami bengkak. Nenek juga akan mengalami kesukaran membuang air kecil dan air besar.